رب زدنا نفعا استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمنا ما نعرف به ونعم الملائكة المقربين وافتح لنا وانتك وعلمنا صلاتك رب اشرح لنا صدرنا. قال الشيخ المسلم في الدارين sekian. Dan memadalah daripada tanah barang yang mekeruhkan air, dan sampai ia dengan wasitah air kepada sekalian suku-suku tempat yang kena najis itu, sama ada dicampurkan air itu dengan tanah dulu daripada menumpahkan dia atasnya. Itulah yang utama. Atau dicampur kemudian daripada menumpahkan salah suatu daripada keduanya di atas tempat yang basuh. Dan memadalah daripada tanah barang yang mekeruhkan air. Maknanya memadalah daripada tanah barang yang mekeruhkan air. Jadi tengok kataan cakapan dia. Daripada tanah tu bayan bagi barang yang makruh. Maknanya barang tu ialah tanah. Tu daripada tanah barang yang makruh. Barang yang makruh tu daripada tanah. Mana ialah tanah. Maknanya tanah yang makruhkan air. Begitu. Jadi maknanya memadalah tanah yang mekeruhkan air. Jadi maknanya salah satu daripada 7 kali kita basuh najis mughallazah. Salah satu daripada 7 kali kita basuh air yang kita basuh akan najis mughallazah. Salah satu tu kita campurkan dengan tanah sehingga air itu jadi keruh. Lepas tu tengoklah sakat mana nak jadi keruh, sakat mana tak jadi keruh. Itulah. Maka dia tak ada menentulah katanya sebanyak mana air sebanyak ni, tanah mesti sebanyak ni. Itu tak ditentukan. Asalkan air itu jadi keruh. Maka kalau jenis pasir tak boleh tidak mengkeruhkan air, maka tak memada. Maka apabila kita ambil tanah, kita masuk dalam air, maka kita pusingkan, maka air itu jadi keruh dengan sebab masuk tanah yang kita memasuk tadi. Maka dah memadai. Itu maknanya dan memadalah daripada tanah barang yang mekeruhkan air. Maknanya tanah yang mekeruhkan air itu dah memadai. Lagi pulanya dan sampai ia tanah dengan wasitah air, dengan melalui air kepada sampai kepada sekalian suku-suku tempat yang kena najis.
Itu tujuan suruh campurkan dengan tanah sehingga jadi keruh. Jadi maknanya kita basuh tu air yang keruh tu, jadi maknanya tanah tu dia akan kena kepada tempat yang kena najis. Semua tempat yang kena najis mughalazah tu kena tanah. Tapi kena tanah tu melalui air. Sebab apabila kita masukkan tanah di dalam air, maka air itulah membawa tanah kena kepada tempat yang kena najis. Tu nak jadi begitulah, kalau maknanya nak masukkan tanah sehingga jadi keruh dan tanah tu akan sampai kepada tempat yang kita basuh melalui dia bercampur dengan air. Begitulah. Sama ada dicampurkan air itu dengan tanah dahulu, yakni sebelum daripada menuangkan air di atasnya, di atas tempat, di atas sekalian suku-suku yang kena najis. Dia katanya cara kita nak mengkeruhkan tu, kita campurkan tanah dengan air itulah. Campurkan air itu dengan tanah dulu daripada menumpahkannya ni, sebelum pada kita tuangkan air di atasnya, di atas sekalian tempat yang sekalian suku-suku tempat kena najis. Air, kita ambil tanah masuk, kita pusing-pusingkan sehingga air itu jadi keruh, kita tuangkan. Cara beginilah, ia katanya itulah maknanya dicampurkan air itu dengan tanah dahulu daripada menumpahkan dia tu yang utama. Cara yang utama, yang lebih utamanya cara kita buat begitu. Atau dicampurkan kemudian daripada mengenakan salah suatu daripada keduanya, air dan tanah, di atas tempat yang dibasuh. Kalau begini pun boleh. Kita tuangkan air, lepas tu kita ambil tanah tu, kita lomorkan pada tempat yang kena najis. Lepas tu kita cucurkan dengan air. Itu pun memadai juga. Sebab kita contohnya begini, kita ambil tanah, kita buat begini. Kita ambil tanah tu, kita buat begini. Lepas tu kita tuangkan air. Maka ketika kita tuang tu lah air kena dengan tanah. Jadi bercampur dengan tanah, itu pun boleh juga. Jadi tak mesti kita gaulkan air, campurkan air dengan tanah belum pada nak tuang tu, tak mestilah. Jadi maknanya tempat yang kena najis tu dah basah, kita gosok-gosok dengan tanah kan, meratai, lepas tu kita cucurkan dengan air. Ketika kita cucur dengan air tempat yang ada tanah tu, jadi akan bergaul, akan bercampur sendiri. Itu pun memadai. Tapi cara tadi maknanya kita campurkan air dengan tanah belum pada nak tuang, itu yang lebih utama. Dan jika ada air, itu. Dan jika ada dan jika ada dan jika ada air, ia. Tak kena. Tak betul. Dan jika ada air itu. Tempat ia tu ubah jadi itu. Dan jika ada air itu keruh dengan tanah. Jadi air yang kita nak buat basuh najis mughallazah tu, air tu dah keruh.
keruh tu dengan tanah. Bukan keruh dengan benda lain. Bukan keruh dengan simin masalah. Bukan keruh dengan bedak masalah. Bukan keruh dengan tepung masalah. Bukan keruh dengan tanah. Seperti air yang pada masa banjir. Air yang pada masa banjir tu memanglah air keruh. Lepas tu air tu boleh kita nak ambil wuduk. Sebab dia bercampur dengan tanah. Tanah tu masuk dalam katanya bercampur dengan mala buddha minu, benda yang tak dapat tidak. Maka bolehlah. Tengok. Jadi maknanya air yang kita nak basuhkan najis mughallazah tu, air tu dah keruh. Tapi keruh dia tu keruh dengan tanah. Lagi pulanya keruh dengan tanah tu tak mengapa, tak ubah daripada, tak lepas daripada jadi air mutlak. Sebab tengok air dalam parit ke masalah. Artinya dalam kolam ke masalah yang keruh tu, itu kalau kita nak ambil wuduk pun boleh, kita nak basuh najis pun boleh. Lepas tu dia tu keruh dengan dah keruh dengan tanah. Misal dianya seperti air sebok, air banjir yang turun daripada tempat tanah. Yang turun, yang datang daripada tempat tanah, maka atau lainnya. Jadi gini, dia air banjir atau air seluruhan pun sama. Lepas tu dia turun atas tanah. Apabila dia turun, kalau air seluruhan rumah ke masalah, air hujan ke masalah, dia turun bercampur di atas tanah. Memang dia akan jadi teruk, jadi keruh. Sebab dia turun atas tanah memang tak jadi jernih dah air tu. Walaupun ketika turun daripada saluran, daripada paip ke masalah, samalah. Dia turun di atas tanah. Kita cuba ambil di atas tanah. Artinya air yang daripada masa banjir tu, air bercampur dengan tanah dah. Lepas tu dia ikut warna tanah. Kalau warna tanah kuning, air jadi kuning. Kalau tanah tu merah, maka air tu jadi merah. Keruhan dia tu merah. Memadalah. Atau lainnya pada air yang sebab turun daripada tempat tanah tadi. Maknanya air yang kita nak buat basuh najis mughallazah tu, air tu dah keruh. Sebab dia dah bercampur sendiri dia dengan tanah. Memadalah akan membasuh najis mughallazah dengan maka tiada lagi berkandak kepada taruh tanah yang lain. Tak payah kita letak tanah campur tanah lain pula, tak. Begitulah. Jadi contohnya air paip masalah. Lepas tu dia turun di atas tanah. Kita cebok ambil daripada kelopak-kelopak air yang ada di tanah tu, dia dah keruh. Kita basuh terus. Tak payah kita campur dah sebab dia dah keruh dah. Lepas tu lagi pulanya kalau kat parit tepi jalan tu, air dah keruh. Lepas tu kaki kita kena najis mughallazah. Lepas tu air dah mengalir. Air parit tu dia mengalir, artinya anak sungai ke masalah, dia keruh. Lepas tu dia mengalir tu. Jadi maknanya kita kalau kena kat kaki masalah, kita selamkan kaki kita agak katanya air 7 kali lalu. 7 kali lalu. Itu dah cukup. Kalau air yang dah air dalam parit masalah, lepas tu dia dah keruh dengan sebab parit tu tanah. Jadi air yang mengalir kat parit tu, boleh tu kalau kita nak ambil wuduk nak apa, sebab itu tak lepas daripada, tak keluar daripada air mutlak. Sebab dia berubah dengan sebab tanah tu benda tak dapat tidak, air tak lepas daripada tanah. Lepas tu kalau dalam parit tu, kita tak payah cebok tuang,
Jirus di atas, kaki kita yang kena badan kita, tempat yang kena najis, tak payah. Kita selam saja. Kita selam, lepas tu tengok air dalam parit tu, kalau dia mengalir, kita selam saja. Agak katanya 7 kali lalu air yang mengalir di atas tempat yang kena najis mughalazah dan sudah suci. Kalau tidak pun kita berjalan. Kita berjalan dalam parit yang ada air yang keruh tu, berjalan maknanya kita berjalan tu maknanya kita gerakkan kaki. Akad selam, jalan lepas. Sebab tu kalau kat sawah padi tu air yang keruh, maka kalau kena jilat di anjing, lepas tu kat sawah padi tu air banyak, lepas tu air dalam sawah padi tu keruh, kita berjalan gitu. Jalan lepas, masuk sebelah ni, keluar sebelah sana, dah suci sedikit. Sebab air dah keruh. Atau kat parit, kat mana. Seperti kalau masa banjir, air mengalir tu, maka senang. Selam saja, letak saja. Lepas tu kita letak selam kaki kita, air dia mengalir. Dia mengalir, jadi kita kata yang sekali puput air kena. Sekali lalu kena. 7 kali. Tu tengok kalau mengalir bila 1, 2, 3, 7 kali lepas. Gitu dah. Jadi maknanya kalau air itu dah keruh, jadi tak payah kita campur dengan tanah. Terus buatlah kita basuh. Jangan katanya kalau air banjir tu, air yang keruh tu, yang keruh tu sekali, lepas tu kena cari air jernih pula. Tak payah. Kira katanya sebab air yang kita nak basuh najis ni, najis mana-mana, air yang mutlak. Air yang mutlak, air yang mutlak. Lepas tu air yang bercampur dengan tanah, itu ialah air mutlak lagi sebab dia bercampur dengan tanah. Tanah tu benda yang tak dapat tidak air, tak lepas daripada tanah. Tapi kalau bercampur dengan bedak tu, kalau banyak, menghilangkan daripada panggilan air mutlak. Sebab bedak tu benda air tak boleh lepas daripada bedak. Dan tiada memadai yang lain daripada tanah. Ini benda-benda yang kita nak buat campur dengan air untuk nak mengkeruhkan tadi. Untuk nak mengkeruhkan air itu tak memadai kita guna benda yang lain daripada tanah. Untuk nak mengkeruhkan air. Nak sabun pun tak boleh. Kalau kira dengan akal kita, sabun tu lebih suci daripada apa dia? Daripada tanah lagi kan. Tapi tak boleh. Apa dia yang lain seperti ashnan. Ashnan ni itu satu jenis pokok kat tanah pasir. Kat padang pasir itu ada satu jenis pokok. Kat tanah Arab tu ada, tempatan kita tidak ada pokok asnad. Dia guna untuk buat menyucikan, untuk buat basuh. Lepas tu sekarang tu ada dia buat jadi serbuk. Dia pokok kecil-kecil. Dia buat jadi serbuk. Lepas tu guna orang zaman dulu kalau tak mandi dengan sabun, mandi dengan asnan ni lah. Kalau tak pakai sabun, dia pakai asnan ni lah. Cuma dia ambil daun, dia pusing-pusingkan, dia gosok-gosok. Boleh menyucikan semacam sabun. Lepas tu sekiranya kalau kita gunakan, kita ambil daun masalah, daun asnan, kita tumbukkan sehingga dia hancur. Lepas tu kita campurkan dengan tanah. Maka tanah tu jadi keruh dengan sebab air daun atau air bunga dia. Itu tak boleh. Tapi kalau nak mandi tu boleh. Kalau mandi biasa ni, kalau siapa yang tak ada sabun, boleh guna yang ni. Ambil daun dia ke, ambil bunga dia, ada bunga, ada daun dia. Ganti sabun boleh lah.
Mana setengah pada pokok yang digunung untuk buat menyuci badan. Satu jenis pokok yang digunung untuk buat menyuci badan. Macam sabun lah. Maka kita nak ambil dia, ingat kata dia ni boleh buat menyuci badan, nak ambil dia lah campur dengan air, itu tak boleh. Dan sabun, mana-mana bagai sabun, tak boleh. Dan tiada memadai tanah yang kena najis. Tanah yang kena najis, tanah yang mutanajis, itu pun tak boleh juga kita ambil buat campur dengan air untuk mengeruhkan air, tak memadai. Dan yang musta'mal, maknanya tanah yang kita guna pada tayamum, tanah yang kita guna, yang sudah diguna pada tayamum, maka tak memadai juga. Dan tiada memadai tanah yang bercampur dengan benda yang cair yang lain daripada air. Tidak memadai juga, dan tiada memadai tanah yang bercampur dengan benda yang cair yang lain daripada air. Benda cair yang bukan air. Jadi contohnya tanah tu dia dah basah. Tanah tu dah basah dengan sebab ada tumpah air kopi masalah. Tanah tu ada dia jadi basah. Basah tu dengan sebab tumpah air kopi di atas tanah tu. Maka kita nak ambil tanah yang kena air kopi itu masuk dalam air untuk nak mengeruhkan air, tak boleh. Nanti jadi air tu air kopi, air tanah. Itu tak memadai. Nak tanah yang jangan tanah yang ada bercampur dengan air benda lain lah. Lain daripada air tu. Contohnya tadi tu. Kalau katanya tanah tu ada tumpah air teh ke masalah, ataunya jus atau mana-mana tu, dia basah dengan sebab basah benda lain dah. Maka itu tak memadai. Tetapi memadai lumpur yang basah. Tanah lumpur yang basah memadai. Sebab dia pun basah, bukan basah dengan benda apa, basah dengan sebab air. Kerana bahwasanya ia lumpur jumlah daripada tanah. Jumlah daripada tanah maknanya setengah daripada bagai tanah. Lumpur pun tanah juga kan. Tapi isi dia tu jadi pekat. Sebab lumpur tu tanah juga. Yang diambil kat sawah, padi ke masalah katalah. Bermula basuh yang menghilangkan ain najis. Jika banyak bilangan sekalipun, dibilangkan sekali jua. Dan jika tiada hilang ain najis melainkan dengan 6 kali basuh, maka iaitu dibilang sekali basuh jua. Maka hendaklah ditambahkan pula 6 kali lagi. Bermula basuh, tak kira basuh najis mughallazah ke atau basuh najis yang lain-lain lagi. Basuh najis mughallazah dan najis mutawassithah. Dua-dua tu ya. Kita basuh yang menghilangkan ain najis. Sama ada ain najis tu najis mughallazah atau najis mutawassithah. Jika banyak bilangan, banyak kali kita basuh. Jika banyak bilangan sekalipun, dah banyak kali kita basuh. Dibilang
sekali je, bilang sekali. Walaupun pada hakikatnya 10 kali. Tapi dibilang sekali. Selama mana tak hilangkan ain najis. Contohnya kalau kaki kita tu pijak tai ayam masalah. Kaki kita tu pijak tai ayam masalah. Kita tuang, kita nak gosok dengan tangan tu rasa segan. Kita buka paip, kita cucurkan. Cucur tu selama mana diri ain tai ayam tu tak lepas daripada kaki, tak bilang satu, dua, tak bilang satu lagi. Tapi basuh tai ayam sekali kan. Tapi selama mana kita jirus, tuang, tak habis. Yang kedua tak habis. Yang tiga tak habis. Tu tak jadi satu lagi. Begitu juga kalau katanya kita kena air liu anjing masalah. Anjing datang jilatkan kaki kita masalah. Lepas tu air liu dia tu pekat. Air liu dia tu pekat. Sekali kita tuang air tak habis. Dua tak habis, tiga tak habis. Sampai 10 kali baru nak habis. Tu baru bilang satu. Apabila habis air tu, bilang satu. Maknanya nak 7 lagi. Nak 7 lagi lah. Begitulah. Jadi maknanya dia nak bilang sekali tu, kira di mana nak bilang kata dah sekali, nak lagi 6. Kira katanya apabila menghilangkan air najis, bilang kata 1 kali. Contohnya kalau kita kena darah anjing masalah. Lepas tu kita basuh berapa kali, tak kira lah nak berapa kali sekalipun selama mana air darah tu tak habis. Contohnya anjing tu berdarah. Dia datang kenakan darah. Dia berdarah, tak tahulah sebab kena apa-apa tu, jadi darah dia tu menitik di atas kaki kita masalah. Darah anjing tu. Lepas tu kita basuh berapa kali tak kira. Selama mana diri darah tu masih ada kat kaki kita, tak bilang 1. Basuhlah. Sekali tak hilang lagi. Kena 2. 2 tak hilang lagi. Kena 3. 3 tak habis lagi. Nak 4. Selama mana tak habis, tak hilang, tak habis air najis daripada tempat di situ, maka kita tak bilang 1. Tak bilang 1. Begitu kalau kalau nak bandingnya basuh muka wuduk tu, dia nak bilang 1 kali. Lepas tu kita basuh muka sekali yang pertama tu yang wajib, yang fardu, yang rukun kan. 2, 3. Yang kedua, yang 3 itu yang sunat. Tetapi tak bilang 1 kali melainkan dah meratai seluruh muka. Sekali merata. Mana kalau kita basuh sebelah kanan saja. Dah bilang sekali ke? Tak lagi. Selama mana kita tuang air, basuh pipi sebelah kanan. Lepas tu sekali lagi pula sebelah kiri. Dah merata ke tidak? Dah merata, bilang 1 kali. Tuangan berapa kali tuangan tak kira. Sekali merata. Ada setengah tu sekali merata dengan sekali tuang. Tapi setengah-setengah tu nak sekali merata tu seperti kita cebok air dengan tangan ni saja. Dengan tapak tangan tu memang sikit je. Cebok sikit. Artinya tak ada benda lain tu. Tak ada benda lain nak cebokkan air. Kita katanya tangan kita kotor. Tak ada benda, hanya ada sudu saja. Lepas tu cebok dengan sudu. Cebok dengan sudu sikit-sikit. Selama mana tak meratai muka tu, tak bilang 1 kali kan. Maka di sini pun begitu ya. Jadi basuh kita selama mana tak habis air tu, tak bilang 1. Berapa kali itu tak payah tanya. Nak berapa kali nak bagi hilangkan air najis, tu tak payah tanya. Tengok pekat tak pekat kan. Kalau kena peluh anjing, sekali lalu pun dah habis kan.
Tapi kalau kena air liur yang pekat, kalau kena darah, dia kena banyak kali pula. Artinya kena apa dia? Lebih-lebih laginya kena minyak. Kalau kak itu dia ada minyak babi, minyak khinzir tu ada. Lepas tu kalau kena minyak tu, kena habiskan minyak dulu. Kena habiskan minyak tu dulu. Kalau setengah tu kena banyak kali nak habiskan minyak. Tu berapa kali tak kira, selama mana tak habis, tak hilangkan air najis, tak bilang kata jadi satu kali. Apabila kita basuh-basuh, hilang, habis air najis, baru dapat satu kali. Baru dapat satu kali. Baru kira kata satu kali. Sebab tu dia katanya, maka bermula basuh yang menghilang. Jadi, basuh yang menghilangkan air najis, yang menghabiskan, yang menghilangkan air najis, jika banyak bilangan, banyak kali basuh sekalipun. Dibilang sekali juga, bilang satu kali basuh saja. Dan jika tiada hilang air najis, tengok dia buat misal. Jika tiada hilang air najis, tidak habis, tidak hilang air najis, melainkan dengan 6 kali basuh. Kita basuh 5 kali tak habis lagi. Kita basuh kali yang 6 pula. Barulah habis, barulah hilang air najis. Maka iaitu dibilang sekali basuh. Sebab cakap begitu 6 ke berapa ikutlah. Kali yang pertama apabila hilang ain, habis ain, bilang satu baru. Maka tengok dia katanya, maka hendaklah ditambah 6 kali lagi. Nak 6 kali lagi. Sebab kita katanya basuh 6 kali baru habis ain najis. Baru bilang satu. Maknanya nak bagi cukup 7, nak 6 kali lagi lah. Begitu. Dan jika dipercik suatu daripada segala basuh najis mughallazah, mengikut ia akan barang yang tinggal lagi daripada kalinya. Maka jika belum lagi ditaruh tanah, wajib diberi tanah akan dia juga. Jadi masalahnya, jika terpercik, mengencik suatu daripada segala basuh. Dia begini, basuh najis mughallazah, nak basuh untuk nak menghilangkan air najis tu, kita bilang satu saja kan. Kali pertama, sekali basuh yang pertama, apabila hilangkan air najis, itu bilang satu. Lepas tu nak berapa lagi? Nak 6 kali lagi. Maknanya basuh najis mughallazah selama tidak cukup 7 kali tak suci. Tak gitu kan? Begitulah. Kita basuh najis mughallazah selama mana tak cukup 7 kali, maka tak suci tempat yang kena najis mughallazah. Walaupun ain tu, ain najis dia dah habis pada kali yang pertama. Walaupun ain najis, diri najis tu dia habis dengan sebab kita basuh kali yang pertama. Tetapi tak jadi suci melainkan dengan 7 kali basuh. Tu cara dia begitu. Jadi kalau sebab tadi ain najis mesti dihilang pada kali pertama. Selama mana ain najis tak habis, tak hilang, tak bilang satu. Tak jadi satu kali basuh. Maka apabila kita basuh sehingga hilang ain najis, dapatnya satu kali. Baru satu kali. Maknanya nak 6 kali lagi.
Lepas tu, jadi maknanya selama mana tak cukup 7 kali, maka tempat yang kena najis mughallazah tu tak suci. Itu tak suci lah. Nah, dia kena basuh 7 kali barulah jadi suci. Lepas tu, contohnya, dia tangan dia tu. Tangan seorang tu dia kena jilat dia anjing. Artinya kena peluh anjing masalah. Lepas tu, dia basuh. Dia basuh tangan dia. Basuh tangan dia. Tak kira lah. Dia basuh tu air yang turun daripada tangan ketika dia basuh jatuh di atas kaki. Sebab dia basuh dalam berdiri. Tak boleh basuh dalam berdiri, kena duduk. Tapi dia berdiri, air yang dia basuh tangan tu menitik di atas. Ada pericik, ada menitik kena di atas kaki. Kena di atas kaki. Maka apabila kena di atas kaki, kita dah kata tadi, katanya selama mana tak cukup 7, tak suci. Lepas tu, tengok. Apabila kita basuh tangan tu, menitik di atas kaki. Yang menitik di atas kaki tu, kita basuh pada kali yang keberapa? Kita basuh kali yang keberapa? Contohnya, kita awal-awal tu boleh jaga lagi. Kita jauhkan tangan daripada kaki kan. Tiba-tibanya, kali pada kali yang kelima, kita basuh angin puput. Air yang mengalir daripada tangan kita yang basuh kali yang kelima menitik di atas kaki. Maka apabila air yang kita basuh yang turun daripada tangan kita pada basuhan kali yang kelima menitik di atas kaki. Maka di kaki itu kena basuh. Kena basuh berapa kali lagi? Kena basuh berapa kali kat kaki? Tengok yang menitik tu yang keberapa? Faham tak? Tengok yang menitik tu yang keberapa? Yang menitik. Kalau kali yang pertama kena bagi cukup. Begitu. Itu maknanya jika terpercik suatu, percik ke, menitik ke, katalah daripada suatu daripada segala basuh najis, mana segala kali-kali basuh najis mughallazah. Jawabnya, mengikut ia akan barang yang tinggal lagi daripada kalinya. Sani mengikut ia terpecik tu barang yang tinggal lagi daripada kalinya. Tengok. Kalau kita sani kita katanya kita basuh tangan kita kali yang kelima. Basuh tangan kali yang kelima di tangan kita tu apa tu? Air yang turun daripada tangan kita kali yang kelima tu. Yang pertama tak kena. Yang kedua tak kena, yang tiga kat basuh kali yang tiga tak kena, yang keempat tak kena, tapi yang kelima tu kebetulan angin datang. Puput dia angin jatuh tak kaki, bertitik tak kaki. Air yang turun daripada tangan kita tu. Maka jadi di kaki kita kena basuh 2 kali lagi. Sebab air yang kena atas kaki tu air yang kelima kan. Maka di kaki kena basuh 2 kali. Sebab di tangan kita kena basuh berapa kali lagi? 2 kali. Di kaki kita yang kena tu pun kena 2 kali lagi. Faham kita? Kalau yang kelima 2 kali lagi kan. Kalau yang kedua 5 kali lagi. Kalau yang 5. Yang kedua mana nak 5 lah. 5 lagi lah. 3, 4, 5, 6, 7. 5. Begitu. Jadi kalau basuh sekali itu tak suci tu. Kalau basuh sekali tak suci di kaki. Walaupun di tangan suci, di kaki tak suci. Tak sah solat. Tengok. Itu maknanya. Maka jika belum lagi ditaruh tanah, wajib diberi tanah akan dia jua. Dan jika sudah ditaruh,
maka tiada berkandak lagi kepada tanah. Tengok. Maka jika percik pada basuh yang ketujuh kali, yang ketujuh kalinya, maka tiada berkandak lagi membasuhkan dia. Dan jika membasuh ia, ada habis. Tengok. Maka jika, dia katanya, maka jika belum lagi ditaruh tanah, wajib diberi tanahkan dia juga. Dah. Dan jika sudah ditaruh tanah, ditaruh, maka tiada berkandak lagi kepada tanah. Jadi misalnya kita sana, tangan sana. Kita katanya kita kali yang pertama kita dah guna tanah. Tangan kita kena peluh anjing masalah. Lepas tu basuh kali yang pertama kita guna air yang keruh, air yang dah campur dengan tanah. Lepas tu kali yang kedua air biasalah. Yang kedua, yang ketiga, yang empat, yang kelima, tiba-tiba yang kelima tu bertitik air daripada tangan turun di atas kaki. Maka di kaki tu nak 2 kali pula, kena basuh 2 kali lagi. Tapi tak payah letak tanah lah kat kaki tu. Sebab kita dah lepas yang kelima, lepas pada dah guna tanah kan. Maknanya basuh di kaki tu tak payah guna air keruh tu. Begitu. Tetapi kalau kita katanya kita tangan kita kena peluh anjing, tangan kita kena peluh anjing, lepas tu kali pertama kita guna air biasa. Air tak tanah, air yang tidak campur dengan tanah. Sebab kita fikir-fikirnya nanti yang keenam nak guna air tanah. Semailan tunggu orang bawa datang. Kita basuh dengan air kosong dulu. Kita basuh tangan, basuh kali yang pertama tak ada kena kat kaki. Yang kedua, yang tiga tak kena. Kali yang kelima tu menitik di atas kaki. Masalah. Lepas tu kita belum guna lagi tanah. Maka apabila menitik atas kaki, maknanya nak berapa kali lagi? Kita basuh kali yang kelima ni. Yang menitik di atas kaki, maka di kaki nak basuh 2 kali lagi. Sebagaimana di tangan nak basuh 2 kali lagi kan. Maka di kaki pun nak 2 kali lagi. Lepas tu di tangan tu ada 2 kali lagi. Nak sekali air kosong, nak sekali air tanah kan. Maka di kaki pun kena guna air tanah juga. Sebab ketika menitik tu, menitik belum pada kita guna tanah. Faham gitu? Jadi maknanya, kalau begitu maknanya di kaki pun kena guna di tanah lagi lah. Semacam terpaksa ni lah. Di tangan nak kena guna tanah lagi, di kaki pun kena guna tanah juga. Sebab tu kena jagalah, jangan bagi kena menitik dan percik dan gitulah. Tengok. Tapi kalau kita dah guna tanah belum pada kali yang kelima pada misal kita sani, maka air biasalah tuang 2 kali lagi kat kaki sebagaimana di tangan nak 2 kali lagi, di kaki pun nak begitu juga. Tengok. Itu maknanya jika belum lagi ditaruh tanah, mana dicampurkan dengan tanah, wajib dibasuh, diberi tanah akan dia. Diberi tanah mana basuh dengan air tanah. Dan jika sudah ditaruh, mana dah basuh dengan air tanah, belum pada nak menitik tadi, maka tiada berkandak lagi kepada tanah. Yakni jika ada perciknya pada mula-mula, pada kali yang pertama tu, dah menitik kena kaki dah masalah. Maka berkandak basuh akan tempat percik itu 6 kali. Tengok, kita kena peluh apa? Kena peluh anjing kat tangan masalah. Basuh kali pertama tu, menitik kena atas kaki. Jadi di tangan kena 6 kali, di kaki pun kena 6 kali.
Sebab yang pertama, jadi pendek katanya ikut yang tepat asal. Kat tangan tu berapa kali, tanah tak tanah, maka yang kena di kaki pun mengikut yang di tangan. Kalau begitu lepas pada menitik tu bang. Macam mana? Basuh di tangan, basuh di kaki. Basuh di tangan, basuh di kaki. Begitu. Sebab tu jaga jangan bagi menitik, bagi percik kena benda yang lain. Maka jika percik basuh yang ketujuh kali. Yang pertama selamat. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam selamat. Yang ketujuh tu datangan angin kena kepada tempat lain. Maka tiada berkandak lagi membasuh. Sebab yang terakhir. Kalau basuh sekali lagi jadi 8 lah pula. Tak ada dah, dia sakat 7 saja. Habis. Kemudian kita akhir pada kata dan jika membasuh ia di dalam air yang banyak yang tenang. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصا لوجهك. اللهم انا نسألك ما قرأناه وما قصدناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.